Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar, penonton dan yang ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah, hari ini kita dapat kembali dan menyambung bacaan kita dari surah Al-A'raf. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari ayat 94 surah Al-A'raf ni, juzuk yang ke-9, muka surat 162, ikut mushaf 162. Ayat ni insya-Allah berkaitan dengan sikap orang-orang ataupun apa yang telah menimpa kaum terdahulu dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji setinggi-tinggi pujilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kurang ataupun tidak pernah cukup pujian kita kepada Allah.
Jangan pernah rasa aku sebut banyak kali dah alhamdulillah. Cukup dah tu, terima kasih ke Allah. Jadi terima kasih kepada Allah ni, syukur ni sesungguhnya tak pernah habis, tak pernah putus dan tak pernah cukup. Sebabnya nikmat Allah tu tak pernah putus. Jadi banding syukur kita dengan nikmat Allah tu, lagi banyak nikmat Allah. Jadi sebab tu tak cukup sama. Senantiasa tak cukup syukur kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang kita baca hari ini, surah Al-A'raf ayat 94. Kita terus kepada terjemahan dia. Hari ini cerita kita tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi sesudah kesusahan. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin." Dan tidaklah kami mengutuskan dalam sebuah negeri seorang nabi yang didustakan oleh penduduknya, melainkan kami timpakan kepada mereka dengan kesusahan, yakni kesempitan hidup dan penderitaan penyakit, supaya mereka tunduk, merendah diri, insaf dan tidak berlaku sombong serta takabur. Di mana dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata, Allah ni tidak ada satu kaum pun terdahulu yang Allah Ta'ala utuskan kepada mereka Nabi, kecuali Allah timpakan kepada penduduknya kesusahan dan penderitaan. Bil ba'sa'i wad dharra. Kesusahan dan penderitaan tujuan apa? La'allahum yadarra'un, supaya mereka ni merendah diri, rasa berhajat kepada Allah, berhajat kepada pertolongan. Kerana Allah Azza wa Jalla ni, dia bagi tu tujuannya baik, supaya manusia ni sedar akan diri mereka sendiri. Biar khabar. Khabar tu biar sedar lah. Biar sedar. Kita ni sangat perlu kepada pertolongan dari Allah. Jadi bila Allah hantar Rasul, tambah mereka pula mendustakan Rasul, Allah timpakan kepada mereka kesusahan, supaya mereka rasa mereka perlu kepada Allah. Ay yad'una wa yakhsha'una wa yabtahiluna ila Allah fi kashfi ma nazala bihim. Supaya mereka kemudian berdoa kepada Allah, mereka khusyuk tunduk kepada Allah, mereka mengadu, bermohon, minta sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah hilangkan penderitaan yang mereka alami. Kemudian Allah Ta'ala kata, "Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah." Kemudian kami tukar pula, ganti kesusahan itu dengan kesenangan. Bila mula-mula dia susah, Allah Ta'ala suruh dia ni ingat kepada Allah.
Kemudian bila mereka tak insaf juga, Allah ganti kesenangan dari kesusahan mereka. Maknanya dalam kes ini ataupun sebelum daripada tu, jadi Allah Ta'ala tukar faqallaba alaihimul hal ila ar-rakha liyakhtabiruhum. Lalu Allah tukar keadaan mereka kepada senang untuk menguji mereka lagi. Rupa-rupanya ujian tu datang pada kesenangan. Sedang pada kesusahan tu ada peringatan. Kerana manusia dengan kesusahan lebih dekat kepada Allah berbanding kesenangan. Dan manusia dengan kesenangan lebih cepat lupa daripada kesusahan. Leka. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afawwa. Sehingga mereka afau. Afau di sini bermaksud banyak harta. Berkembang biak. Berkembang, makna berkembang dengan senang-lenang. Berkembang di sini ialah kathurat, ay kathuru wa kathurat amwaluhum wa auladuhum. Berkembang, mereka pun jadi ramai, harta mereka pun jadi banyak. Jadi senang lenang. Okey. Apa dia? Apa bisnes dia menjadi? Fa akhadnahum baghtatan. Lalu kami, kata Allah, apa tu? Dan mereka berqalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra. Mereka kata, sesungguhnya nenek moyang kita juga pernah merasai kesusahan dan kesenangan sebagaimana yang kita rasakan. Jadi Allah Ta'ala bagi susah dulu, kemudian bagi senang, supaya mereka rasa perlunya kepada Allah di waktu susah dan bersyukurnya kepada Allah bila mereka senang. Tapi sebaliknya, tidak sampai maksud tersebut. Bahkan mereka kata, kami ni senang sebagaimana nenek moyang kami dulu. Mereka pun dulu senang, dulu susah, kemudian senang. Maka kami pun sama jugalah. Lalu mereka tidak berhajat kepada Allah. Mereka leka. Mereka rasa itu adalah lumrah kehidupan. Mereka rasa mereka sedang melalui kenikmatan dari sebab usaha mereka. Fa akhadnahum baghtatan. Mana call? Ada online kita jadi? Cik dah. Ada call takut tak jadi. Fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Lalu kami timpakan kepada mereka dengan azab seksa secara mengejut dan mereka tidak menyedarinya. Okey, ada online ada. Okey. Baik. Akhirnya apa yang berlaku bila mereka ni leka, tak ingat kepada Allah, akhirnya Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka azab secara mengejut dalam keadaan mereka lalai dan alpa. Mereka lalai dan juga alpa. Perkara ini berbeza dengan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin, Nabi SAW kata sebaliknya. Di mana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Ajaibnya urusan orang mukmin.
inna amrahu kullahu khair, semua urusan dia baik padanya, baik untuknya. In asabahu ad-darra sabar fakana khairan lah, bila dia ditimpa susah dia sabar, dia sabar, dia minta dengan Allah, dia doa, dia apa, maka itu kebaikan untuknya. Wa in asabathu sarra syakar, bila dia ditimpa atau dikurniakan kebaikan, dia syukur, dan itu adalah kebaikan untuknya. Itu adalah kebaikan untuknya. Jadi itu sifat orang mukmin, berbeza dengan orang kafir yang kita sebut di awal tadi, di mana orang mukmin semua yang datang kebaikan untuk dia. Orang kafir pula Allah bagi kebaikan tapi mereka lupa nak syukur. Allah bagi ujian, mereka lupa nak bersabar atau nak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka ditimpakan azab secara mengejut. Sebab itu terdapat dalam satu hadis di mana riwayat Imam Ahmad, mautul faj'ati rahmatun lil mu'min wa akhdhatu asafin lil kafir. Kematian mengejut ni rahmat bagi orang mukmin, tetapi azab ataupun hukuman bagi orang kafir. Cumanya hadis ni dhaif dari sudut sanadnya, dan dhaifnya kalau riwayat Imam Ahmad ni agak beratlah, kerana ada padanya seorang matruk sebagaimana yang disebut oleh Al-Iraqi, dan juga ditarjihkan dhaifnya dengan hadis penuh tu, iaitu kematian mengejut rahmat bagi orang mukmin dan hukuman keras bagi orang kafir. Dengan lafaz tersebut dhaif disebutkan oleh Al-Iraqi, dan juga ditarjihkan oleh Syekh Al-Arnaud dan Syekh Al-Albani sebagai dhaif. Cuma ada lagi satu riwayat dalam Sunan Abi Daud di mana tak sebut kematian mengejut ni rahmat bagi orang mukmin, tapi dia sebut kematian mengejut ni adalah azab atau hukuman yang berat kepada orang kafir. Itu perenggan kedua tu. Kematian mengejut adalah balasan buruk ataupun hukuman berat, kalau kita kata akhdhatu asafin. Akhdah ni hukuman balas, asaf ni maknanya berat ataupun nak kata setimpal, beratlah kita kata bagi orang yang kafir. Kenapa? Sebab ayat ni sama je. Fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kenapa dia dianggap sebagai, kenapa Allah Taala ambil secara mengejut, sedang sebelumnya Allah Taala bagi timpakan kepada mereka azab, mereka ditimpa musibah. Tengok mula-mula Allah Ta'ala bagi susah kepada dia, kemudian Allah ganti kesusahan dengan kesenangan. Dia pun leka, dia mati dalam keadaan senang tersebut. Mengejut, tengah-tengah senang, mengejut, mati. Apakah itu kebaikan untuknya? Ataupun ada seorang lagi kita ambil kes, dia senang mungkin mula-mula, kemudian dia pun sakit. Dia sakit dan kemudian dia meninggal dalam kesakitan tersebut. Antara dua orang ni, mana kebarangkalian dia lebih dekat kepada Allah? Orang sakit lah. Orang sakit lah. Sebab masa dia sakit tu, dia ingat kepada Allah. Istighfarnya dia, tasbihnya dia, minta ampun. Kalau solat,
Ini orang-orang yang beriman sifat dia macam tu. Sebab itu kata di hadis yang pertama, kematian mengejut ni rahmat bagi orang mukmin, itu dhaif. Kerana sifat orang mukmin kadang-kadang Allah Azza wa Jalla bagi kepadanya, ditimpakan kepada mereka kesusahan dan kesakitan sebelum daripada mereka meninggal sebagai kafarah untuk dosa-dosa mereka. Pun begitu, ada beberapa keadaan di mana orang mukmin ni memang juga mati mengejut. Jadi macam mana kita nak harmonikan antara kasih sayang Allah pada orang yang mati dalam keadaan sakit sehingga diampunkan dosa-dosanya, sebagai kesakitan itu sebagai kafarah untuk dia, dengan kematian orang mukmin secara mengejut tiba-tiba? Apakah dia sama dengan sifat orang kafir yang mati mengejut? Jawapan dia tak sama. Kerana kafarah ni, kita tak boleh tengok, kalau orang mukmin mati dalam keadaan tidak sakit, mati mengejut, tak adalah kafarah untuk dia. Kita kena faham, kafarah ni berlaku dalam banyak cara. Sebahagian daripada kafarah adalah dengan sakit. Namun ada juga kafarah dengan amal soleh. Maknanya kalau orang mukmin tu dia beramal dah dengan amal-amal soleh, kalaupun dia mati mengejut, mudah-mudahan dosa-dosa dia pun dikafarahkan oleh Allah dengan sebab amal-amal solehnya sebelum itu. Jadi bagi orang mukmin, kita tak kisahlah. Kalau dia mati mengejut pun baik, mudah-mudahanlah. Dan kalau dia mati sakit pun baik. Sebab tu Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Ajaibnya bagi orang mukmin. Tapi kalau orang kafir, kalau dia mati sakit tu disebab adalah bertambahnya azab, dan kalau dia mati mengejut pun adalah hukuman yang berat kerana mereka tak sempat nak beriman ataupun nak baiki balik kerosakan yang mereka lakukan selama hidup mereka. Okey, jadi berbahagialah kalau kita ni Allah uji. Cumanya minta kepada Allah biar kita ni orang yang sedar ketika diuji, dan minta jadi orang yang mengambil iktibar dari ujian. Takut jadi macam sifat orang-orang kafir. Orang kafir ni bila dapat kesenangan dia pun leka. Bila dapat kesusahan dia tak sedar kepada Allah, dia tak kembali, dia susah pun tak kembali kepada Allah, dia senang apatah lagi. Kalau dia susah pun tak kembali kepada Allah, senang apatah lagi. Jadi orang beriman jangan ada sifat macam ni. Orang beriman susah senang dia kena kembali kepada Allah. Kita heran kadang-kadang orang ngaku beriman tapi bila susah dia tak mengadu kepada Allah. Heran. Kita sifat mengadu ni macam-macam lah, tapi sekurang-kurangnya bukti dia, tanda dia kalau kita sakit, masa itulah kita nak dekat kepada Allah, nak semayang, nak zikir, nak istighfar. Tapi ada orang Islam waktu dia sakit pun dia tak semayang. Dia sakit maka dia jauh dengan Allah. Belum ni dia semayang, bila dia sakit jadi tak semayang. Pelik. Sepatutnya bila dia sakit tu lah banyak dia semayang. Tak boleh semayang diri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring. Masa dia sakit tu lah patutnya banyak berdoa kepada Allah. Tapi kalau dia sakit dia lupa, yang ni kena hati-hati. Kalau sakit pun tak berjaya mendekatkan diri dia kepada Allah, maka payah dia nak dekat dengan kesenangan. Bukan tak boleh, melainkan orang yang Allah bagi hidayat kepadanya. Sebab apa? Sebab ini adalah sifat sombong.
Bila kita ni susah tak kembali kepada Allah, senang pun tak kembali kepada Allah, nama dia sombong. Tujuan Allah bagi susah tu supaya nak hilangkan kesombongan tu lah. Kesombongan, ego. Ego dengan apa? Ego dengan Allah. The biggest enemy. Musuh kita yang paling besar ialah kesombongan yang ada dalam diri kita sendiri. Kita sombong dengan Allah. Senang tak ingat lalu. Kita minta kepada Allah agar Allah ni janganlah uji kita dengan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Sebaliknya, kalaulah mereka ni dengar rasul-rasul mereka, Allah Ta'ala kata, walau anna ahlal qura amanu, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, nescaya kami akan buka kepada mereka pintu keberkatan dari langit, pintu kurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Kalaulah mereka tu beriman, sebenarnya kesenangan yang Allah bagi kepada mereka dalam keadaan kekufuran, Allah boleh tambah lagi lebih daripada tu dalam keimanan mereka. Dalam keimanan mereka. Dan kesenangan ni bukan sekadar pada sudut harta lah. Kesenangan ni pada sudut kedamaian, ketenangan. Ni berapa ramai orang kafir sebenarnya bercita-cita negara dia damai seperti damainya umat Islam. Walaupun propaganda mereka menunjukkan negara Islam tu tidak aman. Propaganda. Tapi kalau kita tengok mereka ni suka berjalan, dia datang melacung di tempat-tempat ni. Ada satu video tu, orang putih dia kata, dia kalau boleh nak negara dia ni jadi super Dubai. Pada sudut dia lah, sudut kesenangan tu lah. Pasal apa dia kata? Duit ni banyak pun nak jumpa kes orang nak merampok ke, nak curi ke, jarang-jarang. Negara tu aman, dia kata. Pasal dia kata bila tengok undang negara-negara Islam, kebanyakan mereka ni, kalau yang tak aman tu adalah disebabkan oleh campur tangan orang kafir. Kalau mereka tu duduk sama-sama mereka, insya-Allah aman. Berlakunya kekacauan di mana? Di Syria, di Yaman, di mana? Sebab ada orang-orang yang tolong Afghanistan sebagai contoh dulu, Iraq. Mari mereka jadi tak aman dia. Kalau dia tu memanglah ada, bukan dia kata aman sejahtera, tak ada langsung benda jenayah, tapi sudah aman, orang boleh duduk tempat tinggal, orang boleh beramal, orang boleh buat berkeluarga. Banyak negara Islam lah. Kita tengok barat tu okey, pada juga propaganda. Homeless tempat dia lagi ramai daripada homeless tempat orang Islam. Kita ada zakat, walaupun orang susah pun, tapi begitulah dia. Cuma nak sebutnya janji Allah, kalau satu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan buka kepadanya pintu keberkatan dari langit dan bumi. Rezeki yang melimpah-limpah. Rezeki yang melimpah-limpah. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan Rasul kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kami timpakan kepada mereka dengan azab seksa
disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Apa yang telah mereka usahakan. Jadi inilah sebabnya keberkatan tu turun. Dan sebelum ni itulah juga sebabnya azab Allah tu ditimpakan. Apa dia? Sesungguhnya kita ni diberikan keamanan, diberikan nikmat, diberikan kesejahteraan adalah disebabkan iman dan taqwa. Orang duk kata, jom kita bina negara. Nak bina negara dengan apa? Bina semula negara. Nah, istilah lah ni, bina semula negara. Nak bina semula dengan apa? Apa maksud seorang tu bina semula negara? Ini nak bina di atas dasar apa? Hari ni, tagline sebegini, bina semula negara ni diguna pakai oleh golongan-golongan liberal. Golongan-golongan liberal yang mana mereka istilah bina semula negara nak keluarkan kerangka negara kita yang mana Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan, nak jadikan dia sebagai negara yang betul-betul bebas beragama. Lah ni pun bebas dah beragama sebenarnya. Tapi mereka juga menggunakan bahasa orang panggil camouflage ke. Dia punya pakaian dia tu, kita panggil camouflage. Dia punya tu dia pakaikanlah dengan pakaian yang boleh menarik perhatian orang, sokong dia. Dia pakaikan dengan pakaian dia anti rasuah, dia benci korupsi, dia nak tekan gini. Betul lah kita tengok kulit dia, betul. Tapi sebenarnya di dalam hati dia ada tujuan dan maksud lain. Ada tujuan dan maksud lain. Pasal apa? Sebab mereka juga bercita-cita supaya Islam ataupun negara yang dibina atas perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan, kalau boleh yang tu tak ada. Nak macam mana? Nak bebas. Bagaimana Islam boleh bina masjid, kita nak bina gereja. Yang tu tak ada masalah, kita boleh. Tapi sebagaimana Islam boleh berdakwah, boleh mengajak orang kepada Islam, mereka juga nak hak tersebut. Sekarang ni tak boleh. Sebagaimana ada JAKIM, ada YADIM, ada institusi-institusi dakwah untuk menjaga hal ehwal kebajikan umat Islam, mereka nak ada juga perkara-perkara begitu, nak jaga agama mereka di kementerian-kementerian yang terbabit. Hak gitu. Kita kata itu bukan bina semula negara. Itu namanya memporak-porandakan negara. Nak runtuhkan balik. Sebab apa? Sebab kita sebagai orang Islam beriman bahawa maju atau makmurnya sebuah negara adalah disebabkan iman dan taqwa. Walaupun kita kata kita ni, kalau dekat negara kafir, ke negara lain, mereka pakai kereta 10 tahun je. Pak kita ni kereta ada sampai 20 tahun, bobek-bobek pun. Tak, lalu lagi atas jalan. Itu nilai kemajuan dia. Tapi sebenarnya kemakmuran yang kita maksudkan adalah bila rahmat Allah, sejahtera, rakyat hidup bahagia, orang tidak stres. Itu nikmat kesejahteraan yang bukan sekadar duduk pada kacamata ukuran dia atas kertas berapa per kapita GDP kita berapa, per kapita rakyat ni berapa gini. Rakyat kita ni kaya-raya semua, tak ada yang semua ada rumah banglo seorang. Itu bukan maksud dia. Kesejahteraan ialah apabila orang berkasih sayang. Orang jumpa boleh senyum satu sama lain. Boleh bagi salam antara satu sama lain. Orang miskin disantuni. Orang susah dilayani. Anak yatim dijaga. Dan seumpama dengannya. Orang tua dihormati.
Hidup ni bukan sekadar dengan duit. Hidup ni lebih besar daripada tu. Sebab itu dulu Madinah makmur. Walaupun Nabi SAW duduk di Madinah tu, ramai juga orang susah. Tapi mereka makmur. Ni, dengan kemakmuran itu mereka rasa bahagia. Sehinggalah zaman Umar Al-Khattab harta melimpah-limpah zaman tersebut kepada orang-orang Islam. Zaman khilafah umat Islam, siapa pun harta mereka Masya Allah. Orang kafir pun tengok cemburu. Sehinggalah awal 1900 masih lagi Islam. Walaupun khilafah zaman tu sudah malak, tapi masih lagi orang-orang Islam boleh mengangkat wajah mereka tinggilah. Boleh tegak, boleh berdiri tegak. Zaman tu orang kafir mari minta kerja negara Islam. Di Mesir orang kafir mari minta kerja di Mesir. Di Palestin mari minta kerja di Palestin. Tapi akhirnya apabila umat Islam runtuhnya khilafah, umat Islam tu makin porak-poranda, tauhid, agama tauhid mereka makin jauh daripada tauhid, sehingga akhirnya Allah uji mereka. Allah tarik nikmat di mana umat Islam hari ni. Jadi kita hari ni tengok negara Islam ni, kalau lemah, kalau mundur, jangan tengok Islam. Tengok kepada lemahnya orang Islam. Sebab apa? Kalau kerana Islam seorang tu mundur, jawapannya salah. Sebab sebelum ni dengan Islamlah mereka menjadi mulia. Jadi carilah kemakmuran, carilah keberkatan dengan iman dan taqwa. Sama juga hari ni bila kita nak hilang COVID ke, nak hilang muabak ke, nak hilang musibah ke, nak hilang apa pun, jawapan dia beriman dan bertakwa. Kerana ini adalah janji daripada pencipta dan pentadbir sekalian alam. Itulah Allah Azza wa Jalla. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. Patutkah penduduk negeri itu berasa senang dan berasa aman dari kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur? Ada tak jaminan seseorang tu bahawa dia tidak akan ditimpakan azab oleh Allah waktu dia sedang tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan azab kami pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main? Jadi kalau kamu ni tak beriman kepada Allah tu, apakah disebabkan kamu ni sudah ada tiket keamanan di mana kamu rasa kamu tak akan mati dalam keadaan kamu tidur, dan kamu juga rasa kamu tak akan mati dalam keadaan kamu sedang bermain-main? Jawapannya, tak ada seorang pun boleh bagi jaminan tersebut. Okey. Kerana itu orang-orang yang beriman, mereka ni tak berasa aman dari azab, takut senantiasa walaupun mereka beriman. Okey, mereka senantiasa takut daripada azab. Sedang orang kafir mereka aman daripada rasa aman daripada azab, padahal mereka kafir. Asbab azab ada pada mereka, orang kafir, tapi mereka rasa tenang dari azab. Asbab keselamatan dari azab ada pada orang beriman, tapi mereka rasa takut daripada azab. Itu sifat dan ciri orang beriman. Sehingga Allah Ta'ala kata, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman akan rancangan buruk, yakni balasan azab yang diaturkan oleh Allah? Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun.
tidaklah aman daripada azab, tidak merasa aman daripada rancangan buruk, yakni balasan azab yang diatur oleh Allah itu, melainkan orang-orang yang rugi. Karena itu Al-Hasanul Basri menyebut, dalam tafsir ni disebut, dibawakan perkataan Al-Hasanul Basri, al-mu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa mushfiqun wajilun khaifun. Orang mukmin dia beramal dengan amal salih dalam keadaan bimbang dan takut. Dia beramal tapi dalam hati dia rasa takut. Beramal tapi dalam hati dia rasa bimbang. Dia fikir semua tentang azab Allah. Allahu Akbar, bimbang yang kita. Allahu Akbar, semaya. Dalam semaya tu rasa bimbang. Orang mukmin dia tidak merasa bimbang. Dia tidak merasa tenang dari azab. Dia rasa takut je. Bukanlah ketakutan tu sampai kunci rumah, apa tak keluar rumah, tak. Tapi takut tu sehingga mereka ni senantiasa istighfar, buat amal, sedekah. Kerana apa? Kerana dalam hati dia ada rasa takut kepada azab. Wal fajir, kata Al-Hasanul Basri, wal fajir, dan orang yang jahat, ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Mereka ni buat maksiat dalam keadaan mereka aman. Mereka rasa aman. Dia rasa tak apa azab ni, tak kena dia. No. Seperti dalam surah Kahfi kita baca, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia masuk kebun dia tu, kebun yang indah. Wa huwa zalimun li nafsi, dalam keadaan dia ni tidak beriman kepada Allah. Dia menzalimi dirinya sendiri, yakni dia tidak beriman kepada Allah. Allah bagi nikmat kepada dia, dia tak beriman, makna dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tak syukur kepada Allah. Qala ma, dia pun kata, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa kebun ni tak akan binasa, tak akan rosak kebun ni. Air pun ada, tanah pun subur, udara pun segar, kedudukan pun cantik, matahari pun okey. Semua kebun dia ni subur. Dia kata, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa kebun ni tak akan rosak. Wa ma adhunnu as-sa'ah. Malah dia kata kiamat pun tak ada. Aku rasa tak ada kiamat. Kerana senangnya dia. Wala irruditu ila rabbi, dan kalau aku kembali kepada Tuhanku sekalipun, la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku rasalah aku akan duduk tempat yang lebih elok daripada ni. Dia rasa aman, dia rasa tenang. Lah ni dia ada rumah, dia kata aku pun okey, tak ada masalah. Kalau aku berani balik jumpa Tuhan pun, aku akan dapat rumah lebih besar pada ni. Itu dia rasa aman daripada azab. Tambah-tambah pula dia hidup ni, dia rasa dia boleh bagi kepada orang mati dia banglo. Dia bakar rumah banglo, bagi kepada nenek dia. Dia bakar duit, bagi kepada dia. Bakar dia, anak cucu duk pus harta kekayaan ke dalam kubur. Dia pun rasa tak apa, aman. Dia rasa aman daripada azab. Dia rasa duduk dalam kubur tu, akan ada TV, akan ada kereta, akan ada rumah. Pasal apa? Sebab lama hidup dia duk bakar, duk bagi ke nenek dia, bagi kutuk dia. Lepas tu ada seorang orang Buddha dia buat lawak. Dia kata antara ruh yang paling pelik sekali. Tengok, tak baca dengar.
Ruh paling pelik, hantu paling pelik sekali. Hak paling pelik sekali. Hantu ni adalah hantu Buddha, hantu Cina. Bahasa kita hantu Cina. Kita maaf lah, ni orang Cina sendiri bagi kata. Pasal apa dia kata? Pasal dia kata dalam banyak-banyak hantu Cina hak lapar. Ya, hantu Cina ni dia lapar. Bukti dia, mereka ada satu perayaan hari mereka bagi hidangan sebab hari tu malam tu hantu lapar. Jadi malam tu dia buat kuih lah, dia gapo lah. Siapa dia kata untuk nenek dia kalau letak atas meja tu tak bagi anak cucu makan. Pasal apa? Ni untuk hantu dia. Dia kata dia masa tu dia fikir, hantu ni boleh lapar juga dia. Jadi maknanya hantu dia ada sistem digestion. Yang bila dia makan dia lapar ni kerana sistem digestion dia yang okey. Dia kata baru dia tahu hantu ni ada sistem digestion, sebab tu dia lapar. Dia makan, dia buang, dia lapar. Lepas tu dia kata ada dia pun tanyalah nenek dia. Dia kata, kenapa kita kena bagi makanan kepada hantu kita, dia lapar? Bukankah kita dah bagi ke ayah dulu rumah, kereta, duit, kita dah bakar bagi, dia tak lagi beli ke dengan duit yang kereta tu? Jadi nenek dia kata, aku kenal ayahmu dulu lah, awak mati tu lah. Dia kata, bukan tak ada, bukan tak boleh bagi, tak boleh beli makanan, tapi duit dia habis kat judi sana, dia kata. Sebab tu dia kata kita kena bagi makan kat dia. Jadi mereka ni dalam hidup dia rasa kematian tu gitu je. Apa hak kita rasa maknanya tak sama dengan apa yang dia rasa. Dia rasa kehidupan dia ni macam ni, bila dia mati begitu. As simple as macam kita hidup di dunia, begitulah kita hidup di akhirat. Jadi anak cucu kita pun bagi rumah kat kita, bagi duit kat kita, bagi makanan kat kita, tak tahu ada apa tu perayaan hantu lapar. Tak, bagi masa buah lah atas meja, kuih lah atas meja, macam-macam. Pada dia tu je kehidupan alam akhirat. Tapi orang beriman tak, kita ni ketakutan terhadap hari akhirat lebih takut daripada ketakutan kita terhadap mana-mana mahkamah dunia. Mana-mana perkara dunia ni kita takut. Akhirat lebih kita takut. Kalau kita takut nak kena saman ke polis, kita lagi takut nak kena saman kepada oleh malaikat. Kalau kita takut dihumban dalam penjara, kita lagi takut dihumban ke dalam api neraka. Kalau kita takut mahkamah detailnya audit kita, detailnya audit LHDN mari ambil semua dokumen-dokumen kita, kita lebih takut nanti malaikat atau Allah Azza wa Jalla bentangkan kitab catatan amalan kita. Kita lagi takut hari akhirat daripada dunia. Dunia memang kita ada rasa kebimbangan, takut. Tapi takut akhirat tu lebih berat lagi. Sebab tu Allah Ta'ala kata, afa aminu makrallah. Apakah orang kafir ni dia rasa tenang daripada makrallah, rancangan buruk Allah, yakni azab Allah. Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tidak akan rasa tenang dan aman daripada azab ini melainkan orang-orang yang merugi. Ada kafir dia rasa tak apa, tenangnya dia. Kita kena fikir, sentiasa kena fikir sama-sama cerita hari akhirat ni, agar kita ni tidak merasa tenang daripada azab. Untungnya orang tak rasa tenang ialah mereka akan senantiasa istighfar, waspada, berdoa, minta. Itulah dia keuntungan dia. Sebab itu disebut tidak akan berhimpun dua keamanan dan dua ketakutan. Siapa yang aman di dunia dari azab, dia tak akan aman dari azab di akhirat. Dan siapa yang takut kepada azab di dunia, dia tidak akan takut dengan azab di hari akhirat. Yakni dia akan berlaku sebaliknya. Orang yang takut kepada azab Allah di dunia, dia akan aman dari azab di hari akhirat. Kenapa? Sebab bila dia takut dunia ni, dia istighfar, dia buat amal, dia sedekah, dia buat baik, macam-macam. Tapi bila orang aman di dunia, dia akan takut di hari akhirat. Sebab apa? Bila dia aman dari azab, dia rasa relax, dia tak buat amal, tak istighfar, tak gapo. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla
menetapkan dalam hati kita ni rasa takut kepadanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Yang menyebabkan takut tu yang menyebabkan kami meninggalkan maksiat kepadamu, yang menghalang kami dari melakukan maksiat. Wa min ta'ati, kurniakanlah ketaatan kepada kami yang mana menjadikan kami, yang menyampaikan kami kepada syurgamu. Wa minal yaqin, kurniakanlah kepada kami keyakinan yang menjadikan kami kuat untuk menghadapi cabaran dunia. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kena berhenti setakat tu dulu. Nanti esok insya-Allah kita sambung pada ayat ke-100 berkaitan dengan surah Al-A'raf ni insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.